جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Surah Al-Kahf ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan jurza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Kita mulakan dengan salawat tafriyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu bir raibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafas
ونفسي إعدادي كل معلوم لك برحمتك يا أرحم. Salawat Anwar. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Salawat Fatih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. اللهم صل. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim innaka antas sami'ul alim innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, berbanyak-banyak syukur kita ke hadrat Allah Azza wa Jalla atas kurniaan Allah, kesihatan dan kelapangan, dan yang terutama sekali jemputan ke majlis ilmu. Terima kasih ya Allah atas nikmat yang amat besar ini. Alhamdulillah, kita akan sambung pengajian kita melalui kitab Syama'il Muhammadiyah. Ataupun kalau orang tanya apa pelajaran apa ni? Ini madah sirah. Madah sirah ni maksud dia pelajaran sirah. Sirah junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang dikumpulkan oleh Imam At-Tirmizi yang dinamakan di dalam satu kitab yang indah, Syama'il Muhammadiyah, keagungan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kitab sirah. Dan kita sambung bab mengenai harta peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, harta yang Nabi tinggalkan. Apalah yang Nabi tinggalkan? Hadis kitab saya muka surat 136
212. Kita yang warna purple tu 212. Hadis yang ke-399. Hadis 399. Bab mengenai harta peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Husain bin Muhammad qala haddatsana Israil an Abi Ishaq an Amr bin Al-Harith akhi Juwairiyah lahu suhbah qala ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa silahah wa baghlatah wa ardan ja'alaha sadaqah. Amr bin Al-Harith radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan sesuatu sebagai harta warisan melainkan sebilah pedang, seekor bagal dan sebidang tanah yang dijadikan sebagai sedekah. Baik, kita tengok di antara harta-harta peninggalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua faham dan kita tahu di dalam sirah mencatatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang miskin. Bahkan di antara munajat-munajat Nabi kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ahyini fil masakin wa amitni fil masakin wahsyurni fi yaumil qiyamah ma'al masakin. Apa maksud dia? Ya Allah, hidupkanlah aku di kalangan orang-orang miskin. Matikanlah aku di kalangan orang-orang miskin. Dan kumpulkanlah aku di akhir zaman, yakni di padang mahsyar nanti bersama dengan orang-orang miskin. Itu di antara munajat Nabi SAW. Memang baginda mohon pada Allah untuk hidup sebagai orang miskin, mati sebagai orang miskin, dikumpulkan di mahsyar nanti di kalangan orang-orang miskin. Kenapa munajat Nabi sedemikian? Kerana Nabi tak berhajat kepada harta dunia. Nabi lebih terpesona pada harta akhirat. Maka orang yang hidup di kalangan orang miskin atau orang yang hidup miskin, janganlah rasa terhina diri, jangan rasa terpinggir. Dan adalah haram apabila kita menghadap dengan orang yang berharta, kita rasa rendah diri. Kerana kekayaan dia, kita rasa kita rendah diri kerana kemiskinan kita. Kita tak boleh rasa dia hebat kerana kekayaan dia. Haram. Sebaliknya, kita boleh rasa rendah diri apabila kita menghadap dengan orang yang tinggi ilmunya, bukan banyak hartanya. Sebab ketinggian ilmu dengan kebanyakan harta adalah dua sifat yang bertentangan dengan sifat yang dikasihi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jika kita menghadap dengan orang yang kaya, orang yang banyak hartanya, jangan kita rasa rendah diri kerana kefakiran kita. Tapi sebaliknya, kita rasalah rendah diri dengan orang yang banyak ilmu. Sebab apa? Kita rendah diri kerana kejahilan kita. Kita nak menghadap dengan dia, nak minta nasihat dan fatwa daripadanya. Okey, baik, kita faham sangat dengan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda memang tak meninggalkan apa-apa harta. Namun dalam kehidupan baginda, bukan kata Nabi tak ada apa langsung. Kalau tak ada apa langsung, saya Nabi tak ada pakaian langsung. Masih lagi ada pakaian, masih lagi ada barang-barang kegunaan harian baginda. Kita tengok pada hadis yang ke-399 ini, yang mana hadis ini diambil cerita ataupun diriwayatkan daripada haddatsana Ahmad bin Mani'. Diambil cerita, dia kata, menjantakan kepada kami oleh Ahmad bin Mani'. Siapa dia? Muhammad bin Amr bin Harith. Amr bin Harith ni cerita dekat Ahmad bin Mani'. Ahmad bin Mani' ni dapat apa? Dia ambil cerita daripada
Husain bin Muhammad. Husain bin Muhammad ambil daripada mana? Ambil daripada seorang lelaki, juga sahabat Nabi yang bernama Israel. Lepas tu Israel ni ambil daripada mana? Ambil daripada Ishaq bin an Abi Ishaq. Ini maksud dia yang kita duk baca an tu, hang ambil cerita daripada siapa? Okey kau ni. Hang pula ambil cerita daripada siapa? Okey kau ni, kau ni. Ha? Kan kita nak tahu cerita tu sahih tak sahih, kena tahu siapa yang tukang bawa cerita. Last kali dapat cerita, Allah dia ni ke? Tak boleh percaya cerita dia. Dia suka cakap bohong. Oh kawan ni ke? Tak boleh. Dia suka fitnah orang. Kawan ni ke? Dia suka mengatakan orang. Jadi ada cerita yang boleh kita dapat sahih. Yang ni ke? Dia suka mungkir janji. Jadi ada cerita yang sampai tapi tak sahih. Ada cerita yang sampai tapi sahih. Dan hadis yang kita baca, hadis yang ke-399 ini, periwayatnya semua sahih berlaka. Sampailah akhirnya diambil kisah yang sebenar daripada Akhi Juwairiyah. Siapa dia Akhi Juwairiyah ini? Saudara lelaki Juwairiyah. Juwairiyah ni siapa? Isteri Nabi SAW. Yang mana Nabi pernah tinggalkan satu wasiat yang paling besar kepada Juwairiyah. Ketika mana Nabi bermalam di rumah Juwairiyah, satu malam, kemudian Nabi gauli dia, dan Nabi bangun seawal mungkin. Sebab baginda memang bertajuk. Tajuk Nabi bukan pukul 3, 4 pagi. Tajuk Nabi pukul 1 tengah malam. Dan air mandian baginda telah pun disediakan oleh Anas bin Malik sebelum Nabi tidur. Dia dah sedia dah air mandian Nabi yang dikatakan Juwairiyah ni, dia pandai buat cerita apa yang Nabi mandi. Nabi mandi wajib menggunakan segantang air. 3 liter. Mandi wajib 3 liter air ada. Dan minyak 5 kilo tu, kan? Tak penuh pun. Kita kalau orang bagi air tak penuh tu suruh mandi wajib. Kau rasa celah pelipat pun tak ada sampai air tu. Kan kena hak yang pelipat belambak tu, klemek kau tu, klemek kau ni kan. Celah pelipat tu pun tak ada sampai air. Nabi boleh mandi wajib. Ini karangan Juwairiyah. Dia pandai cerita. Dan satu lagi, di antara wasiat, Nabi kata jangan membazir. Dan wasiat lagi yang Nabi bagi dekat dia, ketika mana Nabi keluar subuh, Juwairiyah tanya kepada Nabi, aku pun nak dapat juga pahala 27 kali ganda. Yang ni bersolat secara berjemaah. Nabi kata kepada Juwairiyah, sebagai seorang isteri, maka tempat yang terbaik untuk kamu adalah di dalam rumah. Untuk kamu bersolat dan kamu redha dengan pemergian aku, banyak mana aku dapat pahala, banyak itulah dapat pahala. Senang orang perempuan ni dapat pahala. Bala pun senang. Dan waktu bila mana Nabi balik daripada sembahyang subuh, matahari dah meninggi. Biasanya kalau lepas subuh, Nabi akan berlama-lamaan dalam masjid. Sebab tidak ada ba'diyah subuh. Kalau ada solat ba'diyah, Nabi balik cepat. Sebab Nabi buat solat sunat di rumah. Bila Nabi balik, Nabi dapati Juwairiyah masih lagi di atas sikap sembahyang dia. Bermunajat. Nabi tanya kepada Juwairiyah, bila mana Juwairiyah tengok Rasulullah dah masuk, dia macam kelam kabut lah. Mungkinlah nak sediakan apa keperluan Rasulullah. Nabi buat isyarat kepada Juwairiyah, teruskan duduk. Cuma Nabi tanya, tak bangun ke daripada tadi? Dia tak bangun daripada tadi. Terus berzikir kepada Allah. Nabi tanya, mau tak aku ajarkan kepada kamu satu zikir yang kalau engkau berzikir, pahala dia lebih banyak daripada hang duduk atas tingkat sembahyang ni sehari suntuk. Mau tak?
Apa dia? Nabi pun ajak. Nah, Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Kata Rasulullah, bacalah 3 selepas subuh dan 3 kali selepas asar. Atau kalau tak sempat lepas maghrib. Pahala dia macam kita berzikir 24 jam. Di antara pahala yang akan memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Nah, besar pahala tu. Itu di antara wasiat ataupun harta peninggalan kepada Juwairiyah. Juwairiyah ni dia selalu beritahu, Nabi tak tinggal apa. Tapi wasiat-wasiat yang berbentuk nasihat, harta akhirat banyak. Kalau sahabat nak ambil harta akhirat, wasiat yang terbaik, cari Juwairiyah. Macam itulah hadis yang kita baca tadi, iaitu diambil wasiat daripada Juwairiyah. Siapa ambil? Adik dia, adik lelaki dia. Yang mana adik lelaki dia bernama Amru bin Harith. Dia Juwairiyah bin Harith lah. Amru bin Harith ni kata, aku dapat cerita ni dari kakak aku lah. Yang mana kata Amru bin Harith, Rasulullah SAW tak meninggalkan sesuatu sebagai harta warisan, melainkan sebilah pedang, seekor bagal dan sebidang tanah yang dijadikan sebagai sedekah. Yang dikatakan Nabi SAW, kefakiran baginda yang ada ni di rumah Juwairiyah. Yang ada di rumah Juwairiyah. Bermakna rumah isteri-isteri lain ada juga. Sebab tu kita tak boleh kata yang ni saja dia tinggal. Ada lagi nak, ada lagi. Kalau jumpa hadis akan datang kita akan jumpa kata tak ada apa. Rupanya ada lagi. Ini keperluan ataupun kegunaan Nabi. Ketika mana dia duduk di rumah Juwairiyah, ini yang ada. Harta peninggalan dia. Yang boleh menjadi bahan tatapan Juwairiyah sebagai kenang-kenangan apabila merindui Nabi SAW. Apa yang ditinggalkan? Sebilah pedang. Yang mana senjata yang dimiliki oleh baginda SAW. Pedang yang dibawa dalam peperangan. Nabi ni dia menyertai beberapa peperangan. Dan senjata-senjata tu bukan dia letak satu rumah je. Dia letak rata-rata rumah. Mungkinlah rumah isteri ni adanya tombak kecil. Rumah isteri ni ada sebilah pedang. Rumah isteri ni ada lembing. Di antara senjata-senjata baginda SAW, maka yang ditinggalkan di rumah Juwairiyah ialah sebilah pedang yang dimiliki oleh baginda SAW. Dan kata lagi Juwairiyah, seekor bagal. Apa binatang bagal ni? Keldai. Keldai. Dongki. Yang ditinggalkan. Yang disebutkan di sini bagal ini iaitu seekor bagal yang berwarna putih. Dia ada nama dia Duldul. Bagal ni nama Duldul. Tulis pula. Dan kemudian satu lagi peninggalan baginda, yakni sebidang tanah yang dijadikan sebagai sedekah. Sebidang tanah ini adalah pemberian ataupun hasil daripada harta rampasan ketika mana berlakunya peperangan dengan Yahudi Bani Nadir. Ketika berlakunya peperangan dengan Yahudi Bani Nadir, Rasulullah SAW mengusir puak Yahudi Bani Nadir daripada duduk di bumi Madinah dengan sebab mereka mungkir janji. Waktu Nabi sampai, mereka berjanji mereka akan taat dan patuh pada undang-undang Islam. Sebab mereka nak duduk di bawah pemerintahan Islam. Walaupun mereka tak sembah Allah, mereka tak peluk agama Islam, tapi mereka mengaku nak ikut undang-undang Islam. Ini politik. Betul tak? Sebab tu, kita yang tak faham politik, kita jangan tuduh politik tu kotor lah.
Politik itu bersih, yang kotor orang yang bawa dia. Nah, yang berlaku penipuan, yang berlakunya rasuah, yang berlakunya cogokan adalah pembawa dia. Politik ni daripada zaman Rasulullah lagi. Dan Rasulullah ni bila dah termeterai perjanjian dengan Bani Nadir, satu lagi Bani Quraidah. Depa ada 3 Bani ni. Bani Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Mustaliq. Depa bila dah Nabi memerintah selama tempoh 5 tahun, depa mula buat perangai. Depa buat perangai apabila mereka bersekutu dengan orang Islam juga, yakni Islam yang munafik. Itu yang kata kita ni, kita berlawan dengan orang Islam juga. Kita berlawan. Islam sama Islam berlawan. Yang ruginya adalah Islam yang rugi. Sedih sangat tu. Islam yang rugi. Dan ketika ini Nabi SAW dah tak tahan dah. Waktu nak berlaku peperangan Khandaq, musuh Islam ni di karangan musyrikin Quraisy bersatu padu dengan puak-puak daripada tanah Hijaz yang munafik, yang kafir, semua bersatu mai nak perang dengan orang Islam yang hanya sikit saja berada di bumi Madinah. Jadi Nabi mintalah tolong dengan Bani Nadir, Bani Quraidah, minta tolong dengan mereka. Mereka kata tak apa nanti. Waktu masa mula-mula Nabi memerintah tu, kita akan membantu, berjanji, bersumpah setia. Tapi bila mai tengok Nabi dalam kesusahan, Nabi pergi minta tolong. Pasal apa? Hasutan daripada puak munafik. Munafik tu Islam tak? Islam. Tak usah tolong. Tolong bukan dapat apa. Mereka miskin, tak ada apa. Kita yang nak kena buat, nak bagi kat mereka. Mereka duk harap dekat kita, pasal kita kaya. Itulah dia duk kata. Keadaan ini menyebabkan Nabi sedih. Sebab tu bila Nabi pergi masuk perkampungan Bani Quraidah, mereka ramai. Nabi duduk di dalam perkampungan Bani Nadir. Nabi bermalam. Siapa pun tak panggil Nabi bermalam. Nabi tidur di tepi tembok. Dia upah pula orang. Naik di atas tembok yang tinggi, rumah tu 2 tingkat. Ambil batu, hempak batu tu bagi kena Nabi bagi mati. Bagi Nabi mati di situ. Nabi tak tahu, dah letih. Minta tolong siapa tak mahu tolong. Nabi tertidur di perkampungan Bani Nadir. Ambil batu tu dia lempak daripada atas. Tapi disambut oleh malaikat Jibril alaihi salam. Nabi menangis terisak-isak di situ. Nabi bimbang Islam itu hapus. Nabi bimbang Islam itu dizalimi. Nabi bimbang Madinatul Munawwarah yang Nabi letak kota yang bercahaya itu padam terus selama-lamanya. Nabi bermunajat pada Allah di tembok tu. Dan bila mana Jibril mendapati keadaan sifat orang yang zalim ni, lantas Allah Subhanahu wa taala mendapati kekasihnya sedang menangis, turunlah satu wahyu daripada surah Al-Hasyr juzuk 29. Wallahu alam, kalau tak 29 pun 28. Hamba tak hafaz Quran. Okey. Allah Ta'ala suruh buat apa? Rambat bang. Tak usah duk simpan mereka ni. Perang dengan mereka. Apa yang ada dalam kampung mereka, rampas. Suruh mereka keluar. Bawa apa yang mereka boleh bawa. Makanan dan binatang ternakan yang boleh mereka bawa. Yang tak boleh jangan bawa. Makna dia, seorang satu je boleh bawa. Yang lain jangan bawa. Tinggal. Menjadi harta rampasan. Sebab tu kalau kita tengok, kata dia tak ada harta ni awak, dia dengan tanah-tanah. Termasuklah tanah. Tanah di perkampungan Bani Nadir itu menjadi milik Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Nabi usir lah, Nabi ambil depan. Macam mana Juwairiyah boleh cerita? Juwairiyah ni dalam kampung tu lah. Nah, Juwairiyah dalam perkampungan tu lah. Dia boleh kahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Okey. Kemudian bila mana Nabi dapat, dia tak ambil semua, dia boleh ambil. 1/3 dia boleh ambil dekat dia semua, tapi dia tak ambil, berbagi sama-sama rata dengan para pejuang yang lain. Dan 1/3 suku daripada tanah yang dinamakan Wadi Qura, dia ambil dekat dia. Ambil, ingatkan nak jadi hak dia, bukan. Ianya dijadikan sebagai sedekah. Maknanya, kalau kita panggil hari ni hibah. Faham maksud hibah? Dia tak letak atas nama anak ni, atas nama anak ni. Sebenarnya Nabi ni, waktu dia wafat, dia ada anak tak? Ada. Satu tu je. Sayyidatina Fatimah. Jadi makna dia yang tu satu-satunya. Tapi Fatimah ada anak kan? 4. Dia 4. Maka layaklah menerima harta pusaka ayahanda dia tinggal. Dia pula kan susah. Miskin, memang tak ada apa. Yang diceritakan pakaian Sayyidatina Fatimah tu macam kelambu, tutup habis. Badan dia hanya ada satu lubang saja untuk melihat arah. Untuk melihat jalan. Yang mana pernah satu ketika ayah dia pingsan dalam masjid. Dia bagi tahu dekat Sayyidatina Aisyah, Rasulullah tak sedar diri. Rasulullah sakit, tak sedar diri. Pertama kali dia pun tengok Sayyidatina Fatimah berlari keluar daripada rumah dia. Dia pun bangkit, dia pun menangis sambil bertakbir. Tak pernah tengok puteri Rasulullah tu. Sebab apa? Baju dia penuh dengan tampalan-tampalan. Anak seorang pemimpin agung. Bila tapi dia hilang rasa malu dengan ayah tu pingsan dalam masjid. Dia keluar tu. Memang muka dia tak pernah tengok. Bahkan dia pernah cerita berkali-kali dah. Dia susah hati bila tengok jenazah wanita dibawa. Bila diletak selimut kan ikut lekuk bentuk badan dia, susah hati. Dia takut mayat dia nanti dibawa, orang nanti tengok macam tu. Dia pun tak bubuh dalam keranda. Sampai hari ni dia pun tak bubuh mayat dalam keranda. Dia pun usung bulat-bulat letu je. Jadi dia pesan kepada Sayyidina Ali, kalau dia mati, kebumikan jenazah dia pada waktu malam. Jangan panggil orang tengok. Dan bagi tahu kata kematian dia selepas jenazah disempurnakan. Sebab dia malu bila mana dia bawa usung mayat dia nanti, nampak selimut tu tutup ikut lekuk badan dia. Sampai tahap tu malu dia sampai dia mati. Yang dikatakan Sayyidatina Fatimah tu. Apa yang Sayyidina Ali buat? Sebab dia, wafatnya Sayyidatina Fatimah ni dalam tempat makam Rasulullah. Dia sambil dia tertidur di atas, di hujung kepala Rasulullah di atas makam ayah dia. Rindu sangat ke ayah. Mana ada anak perempuan boleh rindu ke ayah dia sampai bawa mati Rindu sangat ke ayah tu. Peluk kepala ayah tu, menangis-menangis mati di situ. Bila mana orang masuk nak ziarah Rasulullah, nampak ada satu jasad. Rupanya dia dah pun wafat di situ. Maka hebohlah. Heboh kata dia wafat. Tetapi tak dibenarkan ditatapi mayat dia. Hanya mak tirilah isteri-isteri Rasulullah yang menguruskan jenazah dia. Dan Sayyidina Ali terpaksa cari satu ikhtiar untuk tutup jenazah dia. Maka dibuatlah keranda. Dibuatlah keranda untuk dia. Yang ni diletakkan satu kayu yang besar. Lepas tu tutup pula dengan kain di atas tu. Tak nampaklah bentuk badan dia. Dia pun letak macam sangkak tu saja. Atas tu tutup dengan kain kat atas. Sebab di antara pesanan dia, jaga aurat dia sampai dia masuk liang lahat.
Itulah satu-satunya puteri peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengikuti baginda selepas 6 bulan baginda wafat. Cepat, no? Wafat Sayyidatina Fatimah. Maka habislah anak-anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada harta? Tak ada apa. Dia pun tak ada apa. Baik. Cerita yang dalam ni kita nak baca ni, yang sedang kita baca ni, penceritaan yang dibawa datang oleh Juwairiyah. Mereka ni isteri, bila mana Rasulullah tinggal, nak tanyalah juga apa yang ada. Tanya siapa? Tanya Abu Bakar As-Siddiq. Yang jadi khalifah. Bila tanya kepada Abu Bakar kata ada tanah. Perkampungan Bani Nadir ada. Tapi bukan hampa punya. Rasulullah dah hibah untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Dapat tak? Tak adalah. Kalau harta pusaka kita hibahkan, maksudnya kita nak bagi untuk sekian tempat. Untuk sekian tempat, maka waris boleh tuntut tak? Tak boleh. Habis. Telah pun dia bagi dekat kalau dijadikan sedekah. Ahli keluarga baginda dapat? Tak dapat. Siapa yang nak tanggung isteri dia yang ramai tu? Kita akan baca tengok. Siapa yang menanggung mereka? Siapa yang sara makan minum mereka? Yang bagi duit nafkah untuk isteri-isteri baginda ni siapa dia? Okey, hadis yang ke-400. Hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Abul Walid qala hadatsana Hamad bin Salamah an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah qala ja'at Fatimah ila Abi Bakr faqalat ma yarithuka faqala ahli wa waladi faqalat ma li la arithu abi faqala Abu Bakr sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la nurathu walakinni a'ulu man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uluhu wa unfiqu ala ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunfiqu alaihi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, satu hari Fatimah radhiyallahu anha datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu dan berkata, siapa yang mewarisimu? Maka Abu Bakar menjawab, keluargaku dan putraku. Fatimah bertanya lagi, mengapa aku tidak mendapat warisan dari bapaku? Maka Abu Bakar menjawab, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami tidak meninggalkan harta warisan, tetapi aku akan menanggung kehidupan orang yang ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan memberi nafkah kepada orang-orang yang diberi nafkah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok dah di antara satu hadis yang dibawa datang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan satu hari Fatimah ni cerita dalam satu hadis dia dukung anak dia. Hasan dan Husain. Dia pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang ketika itu menjadi khalifah. Bila dia pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, waktu tu Abu Bakar As-Siddiq sedang mengagihkan harta zakat. Keluarga Rasulullah ni haram menerima zakat. Haram menerima sedekah. Rasulullah haramkan. Tengok nah. Pasal apa Rasulullah haramkan? Dia tak mau sebarang jenis harta dunia yang milik orang yang dah disimpan sebagai amanah boleh dapat dekat ahli keluarga dia. Dia tak mau sikit pun ahli keluarga dia makan harta rakyat. Walaupun layak menerima zakat. Dia tak mau. Dia tak bagi. Dia letakkan haram ke atasku, ahli keluargaku, serta keturunanku hingga kiamat menerima zakat ataupun sedekah. Hanya sekadar hadiah. Boleh. Saja nak bagi. Saja nak belanja. Boleh. Tapi zakat dan sedekah tak boleh terima. Diharamkan. Sampai tahap tu Nabi ni lah. Fatimah ni dia susah.
Dan waktu yang dia sampai kepada Abu Bakar ni, keadaan di rumah dia apa pun tak ada dah. Untuk dia masak bagi anak-anak dia makan. Saidina Ali keluar berdagang. Tak balik lagi. Pergi rumah khalifah. Abu Bakar lah. Pergi rumah khalifah. Didapati khalifah sedang mengagih-agihkan harta zakat. Dan kalau orang miskin main tu, kalau ada zakat kita nak bagilah kan. Dia tu miskin sangat. Jadi bila dia pergi, dia parti tengok. Lepas tu dia tanya kepada Abu Bakar, hartamu untuk siapa? Kata Abu Bakar, kalau aku mati, harta peninggalan ini aku wariskanlah kepada ahli keluargaku dan anak-anak aku. Dia kata, aku ni ayah tak tinggal apa pun. Lebih kurang lagu tu lah. Dialog dia dengan Abu Bakar. Untuk aku ada apa? Dia kata, ayah tak tinggal apa-apa ke? Maknanya dia berhajat sangat-sangat pasal anak dia lapar. Kalau tidak, dia tak pernah tanya. Dia tak pernah tanya. Tapi hari tu pasti dia berhajat sangat-sangat, anak dia lapar. Kalau dia yang lapar, dia boleh tahan. Tapi kalau anak yang lapar, dia hilang rasa malu. Jumpa dengan Abu Bakar. Dan Abu Bakar ini adalah di antara orang yang paling rapat dengan ayah dia. Dan kemudian Abu Bakar ini adalah ayah kepada mak dia, Sayyidatina Aisyah. Mak tirilah. Dia duduk dengan Sayyidatina Aisyah sekali. Jadi sebab tu dia tak malu, dia pergi tanya. Dia pergi minta, ayah ada apa yang tinggal dekat dia? Kata Abu Bakar, dalam hadis ni kita baca aku dengar, dia kata, Rasulullah kata dekat aku, kami tak tinggal apa-apa pun. Bermakna, kalau kata ada 1 dirham pun, bukan anak aku punya. Bukan anak aku punya. Bukan isteri aku punya. Sebab apa yang aku tinggal, sedekahkanlah kepada fakir miskin. Dia orang fakir bersedekah lagi kepada si fakir. Apa yang nak ada si fakir yang bersedekah? Maka tiada apa-apa yang tinggal untuknya. Tetapi dia pujuk balik. Dia pujuk balik. Mendengar kesayuan suara Sayyidatina Fatimah. Aku nanti tanggung. Aku nanti tanggung. Menjadi tanggungjawab kepada aku untuk menanggung perbelanjaan anak dan juga isteri Nabi SAW. Ketika ini, Abdul Rahman bin Auf bawa balik barang dagangan banyak. Keuntungan daripada hasil perniagaan. Bawa balik. Dengar Abu Bakar As-Siddiq ni nak tanggung. Khalifah ni pun bukan kaya pun. Dia pun tak banyak harta, tak ada apa. Macam mana fakirnya Rasulullah, macam itulah juga dia. Dia nak tanggung lagi. Dengar Rasulullah ni, Abu Bakar ni nak tanggung isteri-isteri Rasulullah. Dia buat apa? Dia bagi kepada setiap seorang isteri Nabi SAW 800 keping dinar emas. Dia bagi setiap seorang 800 keping dinar emas. Tak apa dia kata. Ni dia ada. Kan dia jutawan. Apa yang boleh bagi 800 keping dinar emas? Dah ni. Sekeping dinar emas pun orang tak boleh nak bagi. Kedekut. Setiap seorang isteri Nabi dapat. Orang kaya tu. Dan kemudian kepada Sayyidatina Fatimah. Dengan jumlah yang sama banyak. Nak menghilangkan rasa sedih si anak tu tadi. Jadi ni yang dikatakan, bila mereka pergi berperang, mereka balik perang, mereka akan agih juga bagi kepada isteri-isteri Rasulullah. Untuk perbelanjaan. Bukan zakat, bukan sedekah, tetapi infak. Ataupun kita panggil hadiah. Hadiah. Maka layaklah menerima mereka tu. Yang kata Abu Bakar, aku tanggung. Bila dia dengar Abdul Rahman bin Auf, tak apa, aku ada. Dia lagi banyak memberi melalui tangan khalifah. Okey, kita tengok lagi. Apa lagi yang Nabi tinggal ni? Tadi ada 3 benda yang kita baca di atas tu.
pedang, baral. Baral tu warna putih. Dan kemudian sebidang tanah. Satu lagi hadis. Haddatsana Muhammad bin Musanna qala haddatsana Yahya bin Katsir Al-Anbari Abu Ghassan qala haddatsana Syu'bah an Amr bin Marrah an Abi Al-Bakhtari an Al-Abbas wa Aliya jaa ila Umar yahtasimani yaqulu kullu wahidin minhuma li sahibi anta kadha faqala Umar li Talhah wa Zubair wa Abdurrahman bin Auf wa Sa'di anshudukum billahi astami'tum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu mali nabi sadaqah ila ma at'amah inna la nurah wa fil hadis qissah. Abu Bakhtar radhiyallahu anhu menyatakan Al-Abbas dan Ali datang kepada Umar sambil berselisih pendapat. Setiap dari keduanya saling berkata, engkau begini dan begitu. Maka Umar berkata kepada Talhah, Zubair, Abdurrahman dan Sa'ad, bersaksilah atas nama Allah. Pernahkah kamu semua mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap harta Nabi adalah sedekah kecuali apa yang dimakan oleh ahli keluarganya. Kami tidak meninggalkan harta warisan. Ni dalam hadis ni dia kata wa minal hadis ya qissah. Daripada hadis ini ada beberapa kisah. Yani ada kisah yang panjang cerita tentang dua orang laki-laki yang berselisih pendapat tentang pembahagian harta. Mai jumpa dah bergaduh. Macam cerita Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahud itulah. Nah, hang dapat berapa, hang dapat berapa, hang dapat berapa. Jadi tak puas hati. Bila tak puas hati, pergilah cari Amirul Mukminin. Ketika ini diperintah oleh Saidina Umar Al-Khattab. Sampai di depan Amirul Mukminin, Saidina Umar Al-Khattab bertengkar tak habis lagi. Macam kita lah kata, mana patut dia dapat kelang. Aku dapat rumah macam nak runtuh, kata Abdul Wahab kan. Rumah yang dah 2-3 hari lagi nak reban tu. Jadi tak adil. Pembahagian ni tak adil. Bila mai bertengkar di hadapan Amirul Mukminin Saidina Umar Al-Khattab, Saidina Umar ni menjadi pendengar untuk mengadili. Sebab dia kan Al-Faruq. Dia memang pandai. Dia memang pandai nak menyelesaikan permasalahan. Sebab tu Nabi letak nama dia Faruq. Boleh membezakan yang mana betul, yang mana tak betul. Lepas tu bila dah lawan bertengkar, hang lagu tu, aku lagu ni, hang lagu tu, aku lagu ni. Sahabat-sahabat lain ada waktu ni. Sahabat-sahabat lain ada. Ketika ni duduk bersama-sama. Lepas tu dia kata, saksilah. Bersaksilah wahai Talhah. Talhah apa ni? Di sini Talhah bin Ubaidillah. Kemudian dia kata, Zubair bin Awam. Abdurrahman bin Auf. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ni. 4 orang sahabat ini dipanggil sebagai ahli syura. Ahli syura ni siapa? Menteri kabinet. Kalau permasalahan negara, biasanya sahabat-sahabat inilah yang akan duduk bersama-sama menyelesaikan perbincangan dibuat dengan mereka kerana kebijaksanaan. Jadi bila dia duduk bertengkar, orang yang duduk bertengkar ni, Saidina Umar ni tunggu dengar. Tengok dulu Ustaz, sampai tahap mana dia pun nak bergaduh. Dua beradik ikut bergaduh. Lepas tu lah sekali dah habis dah. Dia kata, hamba tahu tak? Macam tu lah lebih kurang. Hamba nak tahu tak? Maka apa yang nak tahu ni? Dia bertanya. Kata Umar, kau nak cerita pasal Rasulullah ni. Bila kata nak cerita pasal Rasulullah, hak yang orang tengah bertengkar tu terdiam. Dengar nama Rasulullah pun daripada diam. Diambil perhatianlah ucapan Saidina Umar ini oleh oleh Talhah, oleh Zubair, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas.
Aku nak cerita dekat hangpa tentang Nabi. Nabi ni, dia mati, dia tak tinggal apa-apa pun. Satu apa pun dia tak tinggal. Ha? Untuk harta dia untuk diwarisi oleh keluarga, satu apa pun tak ada. Sebab, kata Umar Al-Khattab, harta peninggalan ini adalah fitnah untuk yang hidup. Sungguh, no? Kalau kita tengok harta peninggalan ini, walaupun dia membawa kesenangan, kebahagiaan untuk yang hidup, tetapi dalam masa yang sama, dia juga boleh membawa bencana. Kadang-kadang tak puas hati, putus saudara. No? Abang, adik, kakak boleh putus. Mak menakan, pak menakan. No, sat lagi no. Nak bagi harta ni, cari-cari salah sila, dia mai sampai sebab. No, berkait. Kau ni kait, kau ni kait. Ramainya. Kira-kira harta tak banyak mana. Berbagi dapatlah seorang RM2.5. No, mai sebab. Dapat RM2.5. Susah payah. Tambang pun tak lepas. Dapat seorang RM2.5. Bergaduh pula. Bergaduh. Tak puas hati. Banyak lagu, banyak. Sikit lagu, sikit. Bencana tak? Bencana. Tapi taklah kita nafikan dia membawa rahmat. Dia membawa rahmat. Anda dia boleh menyatu padukan keluarga yang dah berpecah belah. Tapi kita juga tak menafikan dia boleh menyebabkan pecah belah dalam ahli keluarga. Kau ni nak lebih, kau ni dapat korang, tak puas hati. Bangkang pula harta faraid tu. Bangkang. Tak boleh, kami tak mau ikut faraid. Bangkang. Kalau bangkang harta faraid, bermakna dia bangkang hukum Allah Ta'ala. Adalah berdosa. Kata Umar, senang. Jadi Rasulullah senang. Apa pun dia tak tinggal. Tak ada apa yang ditinggalkan untuk ahli keluarganya, untuk direbutkan. Satu lagi hadis, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami tidak meninggalkan harta warisan. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Apa yang kami tinggal, yang tu sedekah. Okey, baik. Dalam satu hadis yang lain, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Bukan hadis ni lah. Tak ada di sini. Dia satu hari, pada waktu duha, dia keluar pergi ke pasar. Pasar yang paling masyhur di Madinah. Nama dia Pasar Ukas. Pasar Ukas. Ramai orang duk berdagang di situ. Ramai. Pengunjung pun makin ramai. Pakat seronok lah. Seronok. Kawan ni kira keuntungan, kawan ni kira keuntungan. Ada yang masuk menipu. Yang geng-geng munafik mengecoh timbangan. Jadi sahabat-sahabat yang masih berpegang dengan hadis Rasulullah. Berpegang teguh dengan ajaran Allah Ta'ala. Bagi nasihat lah Abu Hurairah ni. Jangan buat macam tu. Hang tak boleh menipu. Jangan campur. Jualan kemarin tak habis. Jangan campur dengan hari ni. Ada orang yang berniaga. Jual lauk. Lauk kemarin tak habis. Simpan dalam peti. Esok campur dengan lauk hari ni. Dosa tak? Berdosa. Berdosa. Buah. Jual buah kemarin tak habis. Jual yang hari ni. Campur. Gawi kena hak yang buah hak yang dah relai-relai tu kan. Dia gawi tu. Ambil timbang. Haram. Dan yang berlaku zaman Rasulullah ni buah anggur dengan jagung. Buah anggur dengan jagung. Waktu Abu Hurairah masuk, Abu Hurairah jumpa betul lah. Jagung ni yang dipetik 2-3 hari yang lalu masih lagi dijual bersama dengan hari ini dengan harga yang sama dengan harga jagung baru dan jagung lama. Dia letaklah di dalam bekas. Abu Hurairah ni dia hajat dia sebenarnya dia nak pergi beli jagung pula. Jadi kita ni sebagai pembeli kita berhak untuk memilih. Kita boleh pilih. Jagung kan dia ada baju dia. Nak buka lah tengok. Buka baju jagung tu.
Kalau kita tak buka, kadang-kadang main gigi jarang-jarang lagu gigi saya ni. Dia main jarang-jarang. Lepas tu dia pun buka. Bila dia buka, di dalam tu ada jagung yang elok, ada jagung yang ada ulat. Dia kata kalau hak yang ada ulat ni letak asing, dia kata. Jadi dia pemarah, dia pun kata, Abu Hurairah ni dia cerewet. Dia cerewet, dia nak abang nak jaga hampa. Hampa berniaga, keuntungan tu hampa nak guna. Nak bagi makan anak isteri. Nah, hasil daripada penipuan. Rasulullah marah, dia kata. Nah, jangan buat macam ni. Lepas tu dia tengok lagi jagung di bawah. Jagung ni kalau dah lama dia nanti layu, dia kecut. Nah. So, dia kata ini tak boleh jual di sini. Dia di sana. Maksud dia asing. Masih boleh dijual. Tetapi dengan nilai yang berbeza lah. Hak baru lagu baru. Hak lama lagu lama. Abang dekat orang yang ni lama. Murah sikit. Yang perlu dicampur sebab nak keuntungan. Bila dia kata lagu tu, dia pemarah kat dia, kami tak maju kat hang. Maju dia kata. Kalau tak maju pun tak apalah, dia kata aku pun tak mau beli kat hamba. Dia habaq. Aku nak habaq dekat hamba. Di masjid tu dia sedang membahagi harta peninggalan Nabi SAW. Oh, ya ke? Banyak dia kata sedang dibahagi-bahagikan di masjid. Bila yang nak dibahagikan tu? Sekarang sedang dibahagikan. Siapa pergi lambat habis. Dia pun ambil kain sidai di atas barang dagangan semua ni. Tutup kedai lah. Pakat berpusu-pusu pergi ke masjid, termasuklah yang tukang-tukang beli pun tinggal semua. Pergi ke masjid berpusu-pusu nak ambil harta warisan peninggalan Nabi SAW. Ini nak cerita manusia tamak macam kita. Hak yang tu tak habis lagi, dengar kata ni orang nak bagi peri. Padahal duk ada dah kat hampa makan tak habis. Pasal yang tu peri punya kerana nak pergi berebut. Tamak dah kita. Tamak. Peri, benda peri memang kita mau. Walaupun kita dah ada, bagilah kat orang lain yang dia tak ada. Bila nak juga. Ya? Peri berpusu-pusu. Masuk dalam masjid. Tak nampak apa. Keluar mai daripada tahan pemurung. Kami pergi tak ada apa pun. Takkan tak ada apa, dia tanya. Tak ada apa. Kami nampak ada orang duk sembahyang sunat. Kami nampak ada orang duk baca Quran. Kami nampak ada satu kumpulan duduk. Tazkirah macam kita lah ni. Kata Abu Hurairah, tak singgah. Singgah apa yang kata dia bagi otak? Tu hak mereka duduk mengaji tu. Hak mereka duduk tazkirah tu. Itulah harta peninggalan Nabi SAW. Punya besar. Nabi pesan dekat kami, kalau lalu taman syurga, singgah. Jangan tak singgah. Sebab di situ ada harta yang paling banyak. Paling tidak pun, kamu akan dapat singgah di surga Allah. Tak besar ke harta peninggalan tu? Hampa boleh lari keluar, dia kata. Punya besar. Peninggalan yang paling berharga. Baginda meninggalkan cebisan-cebisan jejak ke surga. Hampa tak mau ambil, hampa boleh keluar balik. Hampa nak pergi niaga. Yang bakal hampa tempah di sana adalah satu kecelakaan. Disebabkan sifat tamak, sifat penipuan dalam meniaga. Nak jadi nak ajak mereka tu, duk pembawa banyak sangat. Hampa nak kejar keuntungan apa yang hampa cari. Punya banyak Nabi tinggal. Ibu duk kata, ya kan Muhammad tak tinggal apa. Tapi Abu Hurairah kata, nak duk berbagi harta lah. Pakatlah 1000 pi. Jumpa lah kumpulan yang sedang bermuzakarah ilmu. Mereka ni nak buat apa? Itulah. Padahal dia kata, kalaulah kamu dapat lihat, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wasiat Nabi SAW kepada kami, Nabi bagi tahu, kalau nak lihat orang yang sedang berteleku di taman syurga,
adalah mereka yang sedang duduk bersama-sama di dalam majlis muzakaraanmu. Itulah orang yang sedang mengutip pahala wasiat peninggalan pusaka baginda Nabi SAW. Beruntunglah kita. Alhamdulillah, walaupun kita tak baik, walaupun kita bukanlah di antara ulama, walaupun kita bukan dijaminkan surga, tetapi beruntungnya kita anda dijemput oleh Allah Ta'ala menghadiri mana-mana majlis ilmu. Kerana di situ adanya satu taman di antara taman-taman surga, wasiat peninggalan Nabi SAW yang Abu Hurairah pegang. Abu Hurairah kata memang selaka apa. Duduklah dia kata, duduklah dalam tu dia kata. Itu harta tu dia kata paling banyak. Kalau hampa tinggal walaupun satu ayat, dia akan datangkan kepada kamu, dia alam barzah lagi, dikubur lagi di dok merah. Okey, kita hadir majlis ilmu, esok kita tak boleh hadir. Mungkin sakit atau mungkin kita mati. Tetapi pahala kehadiran kita tu bersambung-sambung terus. Bersambung-sambung. Sebab apa? Sebab dia selalu hadir. Hari tu tak boleh pergi. Pasal kereta minyak tak ada. Ataupun tayar pecah. Atau sebagainya. Tapi tak boleh nak pergi. Tapi tetap dikira kehadiran. Pembahagian harta ilmu hari itu dikira dapat. Itu yang dikatakan pemberian Allah melalui Nabi SAW adalah harta pusaka yang tidak pernah selesai, akan kita perolehi di alam barzah lagi. Apabila kita mati, pahala ni macam sampai dulu lah. Pahala kehadiran. Macam kita pergi sekolah, cikgu nanti buat tanda apa? Satu. Kita main kan? Malaikat pun berbuat, insya-Allah Ta'ala. Jadi tak rugilah orang yang sentiasa menghadiri. Walaupun sedikit susah payah. Kita kok jalan, macam hari ni. Dengar bunyi hujan, hati dah bimbang. Kereta banyak ni jalan. Tak lagi jam kok jalan ni. Bukan apa, duduk fikir lagu tu lah. Kesian sekejap lagi. Mereka tak boleh nak pergi mengaji. Saya nanti fikir aku kesian dekat kawan-kawan. Tak boleh nak pergi mengaji. Aku kalau sampai, mereka tak sampai lagi. Terfikir. Tengok-tengok satu sampai. Allah hantar. Allah jemput. Diiringi para malaikat. Terima kasih ya Allah. Yang menyatu padukan hati-hati kami. Untuk terus mencintai ilmu-Mu. Meneruskan perjuangan risalah pusaka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung bulan depan kalau ada rezeki. Hadis 403 hadis 403 diriwayatkan daripada Abu Bashar, insya-Allah taala. Okey, saya rasa karya masjid ni yang saya tak panggil lagi dah. Karya surau ni, surah Syariah 5, walaupun masih lagi wajah yang sama, tapi saya tak jemput lagi untuk majlis walimatul uruf. Sebab yang sudah saya kelam kabut, saya lupa. Biasanya Kak Jalil dah tolong ingatkan saya. Saya jemput ke majlis kenduri kahwin anak lelaki saya pada 4 hari bulan 12, hari Ahad, bertempat di Masjid Makbul Teluk Kumbar, daripada jam 11 pagi hingga jam 5 petang. Jemput seisi keluarga. Sebab saya kata jangan harap ustaz nak main dah untuk panggil lelaki. Setengah orang, kami lelaki. Tak jemput pun. Saya mewakili daripada ahli keluarga saya, menjemput perempuan, wakilkanlah kepada ahli keluarga perempuan sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada saya. Ada soalan? Sudah berzina dengan? Oh, ya ke? Masya Allah. Satu ilmu dikongsikan oleh sahabat kita. Barang ni terhasil daripada hubungan
Hubungan ni terlarang ke tak terlarang, Allah Allah. Kuda betina dengan keldai jantan. Masya Allah, nak. Apabila kedua-dua makhluk ini melakukan hubungan jenis binatang lah. Nah, maka terhasillah seekor binatang yang bernama bagal. Di antara yang tak dibenarkan oleh Nabi makan daging. Makan daging bagal. Nah, tak dibenarkan. Dan bagal ini terkenal dengan binatang yang paling bodoh. Dia bunyi lagu ayam mengeram. Ring. Ring lagu tu lah. Lagu bunyi ayam mengeram. Lari tak laju, pukul dah sampai patah kaki, lagi tak lari. No? Dan terkenal dengan sifat pemalas dia. Baik, terima kasih juga atas perkongsian. Ya. Aqsa. Ya. Masjidil Haram. Dia pusing tu, Okey. Ya. Adakah batal? Okey. Okey, baiklah. Berkenaan dengan pergerakan dalam solat lah. Macam mana yang berlaku zaman Rasulullah apabila dia sedang sembahyang. Ada riwayat kata sembahyang Zuhur, ada riwayat kata sembahyang Asar. Mula-mula Nabi menghadap arah Masjidil Aqsa. Kemudian bila mana turunnya surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala perintah untuk wawal diwajhaka syatral Masjidil Haram. Alihlah muka kamu ke arah Masjidil Haram. Nabi pun pusing. Nabi tak berhenti solat. Nabi hanya pusing saja. Nah, dan ketika tu imam duduk di depan, bila dia pusing ke belakang, bermakna imam dah ke belakang dan berlaku pergerakan Nabi. Pergerakan Nabi yang kata setengah ulama Nabi bergerak 3 kali, 3 kali berhenti, 3 kali berhenti. Dan kata setengah ulama, ini mazhab, Nabi berjalan terus. Sebab di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis yang sahih, tiada mengatakan pergerakan 3 kali berturut-turut adalah batal. Sebab tak ada hukum qat'i, dalil naqli. Maka pendapat Imam Malik kata tak batal pergerakan walaupun melebihi 3 kali berturut-turut. Namun Imam Syafi'i kata batal. Saya mazhab Imam Syafi'i batal. Imam Syafi'i berdalilkan melalui satu hadis diriwayatkan daripada Abu Hurairah, Nabi berjalan 3 kali pergerakan, Nabi berhenti. 3 kali pergerakan, Nabi berhenti. Dia ambil yang tu. Okey, yang tu tak apa. Kemudian macam kita, katalah kita tengah duduk bersolat. Kita tak tahu kiblat. Kita tersalah. Mai seorang, dia tegur, kiblat salah ni. Kiblat salah ni. Waktu tu kita tengah menghadap ke sana, kata-kata kiblat salah ni, kita pun bolehlah pusing. Sebab kita sihat elok. Permasalahan yang kita ni macam mana kalau orang sakit? Kan dia kan dengan kerusi dia lagi, dia nak heret. Dia nak pusing lagi. Tentulah pergerakan dia tu melebih daripada 3 kali. Apa yang berlaku pada solat dia? Adakah cacat dan cederanya? Kita tengok pendapat ulama fiqh, qiyas ulama, ijma' ulama mutakhirin.
bila dalam keadaan darurat. Ketika ini dia boleh bergerak walaupun melebihi 3 kali berturut-turut. Darurat dia dengan sebab kalau dia nak gerak 2 kali saja, dia tak boleh nak pergi ke mana pun. Silat-silat dia nak turun, rokok dia nak turun sujud lagi lah, tak boleh ke bawah. Dia adalah kerusi dia. Bila nak ambil kerusi, nak tarik mai depan, nak heret kaki dia lagi. Pergerakan itu berlaku melebihi 3 kali berturut-turut. Adakah batal solatnya? Tak batal. Sebab darurat. Maka tidak batal. Macam cerita orang sakit lutut, sembahyang tapi tak ada kerusi. Dia pergi tak ada kerusi dah. Mak Zainal terpaksa lah duduk di bawah juga. Sebab tak ada kerusi. Berdiri boleh. Nak duduk susah. Lepas tu, daripada berdiri dia nak duduk, dia terpaksa bergerak lebih daripada 3 kali. Sebab sakit. Tampan kok tu tak kena. Tampan kok ni tak kena. Lepas letak tangan, letak lutut. Lutut ni tak boleh letak lutut ni pula. Kan? 2-3 kali tampan untuk menghantar wajah dia ke tanah. Nak bangkit pun macam tu. Berlakunya pergerakan 3 kali berturut-turut. Adakah batal? Tidak batal kerana darurat. Darurat ni satu keperluan. Maksud daruri ni satu keperluan. Mau tak mau, dia kena bergerak. Sebab nak mengesahkan solat dia. Maka pergerakan ketika itu adalah tidak batal sebab darurat. Dan kita berpandukan balik. Ada khilaf. Pergerakan 3 kali berturut-turut ni ada khilaf. Imam Malik kata tak batal. Imam Syafi'i kata batal. Nah, jadi maka tidak batal. Tak batal. Keadaan dia darurat. Tapi kalau saja-saja lalu kita ni batal lah. Ha? Okey. Itu yang paling terbaik. No? Kalau kata nak mudah, berhenti terus lah buat lain. Kita pula bukan nak ke mana-mana kan. Berhenti terus lah orang kata, hai, Iblat ni salah. Ya ke? Salah. Bodoh. Berhenti. Jawab terus. Ha? Itulah yang terbaik. Tapi kalau cara kita tak berhenti, kita buat lagu tu lah. Boleh. Kita bergerak 3 kali berturut-turut ataupun lebih. Sebab tu kalau kita tengok di Mekah, hak yang orang perempuan dia persemayang sambil hambat anak. Nah? Hambat anak tu bukan kata sikit-sikit lah. Anak dia takut anak dia hilang. Kan jemaah ramai. Sambil dia hambat. Air tarik main. Tak lagi dia siapnya selak tudung. Tudung dia pula tak pernah pakai anak dalam. Letak pepi tu. Dia belik tudung melilau-lilau. Dia ni sembahyang ke mana sambil belik tudung. Nah? Kita ada di sebelah ni tak sah. Pasal apa? Kalau dia duduk kelin ke dia. Dia duduk tembak tudung dia. Kan tak lagi pusing tu. Masa dia duduk pusing tu, kabut dia tentulah keluar kan. Sebab dia tak pakai anak dalam pun. Saudara fikirlah masalah negara. Hang tumpu lah dekat sembahyang hang. Yang tak kosong tu. Jadi payah lah. Kita kena tanam satu sangkaan baik. Dia ni mazhab dia boleh ni. Mazhab aku tak boleh. Mazhab dia boleh. Tak apa. Dia fikir dia lah. Tidak, tak ada lain kita kerja mengatakan dia apa. Dosa. Wallahualam. Okey. Dia tengah baca Fatihah, kita masuk-masuk tengok, qiblat dia terkono sikit. Kita kono dia. Kami kono apa? Koni. Dia jangan sudah. Okey, boleh. Boleh kita kono dia, dah? Habis no? Habis tak ada apa nah. Minta maaf sekali lagi atas kekurangan diri saya, kekurangan ilmu saya. Yang baik sempurna itu Allah, yang lemah dan kurang itu saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur.
Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustazah. Sallallahu Terima kasih ala Ustazah. Terima Muhammad. kasih Ustazah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah.